Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andai patah sayap Raja Wali, bertongkat jua saya kemari, bukan kerana ingin bermimpi, tetapi untuk membawa anda semua menyelami maudud pengucapan awam saya yang berbunyi bahasa jiwa bangsa. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, semarak kasih bagi sampena Hakim yang arif lagi berkarisma, penjaga masa sesetia pada saat dan ketikanya, para hadirin pencetus revolusi minda yang saya muliakan. Sebelum kaki menggorak langkah lebih jauh, izinkan saya mendefinisikan tajuk pengucapan awam saya pada hari ini. Menurut Kamus Bahasa Keluaran Dewan Bahasa dan Pustaka, bahasa ditakrifkan sebagai sistem lambang bunyi, suara, jiwa pula merupakan roh atau nyawa. Seterusnya, bangsa dapat didefinisikan sebagai sejenis manusia daripada asal keturunan. Secara konotasinya, bahasa jiwa bangsa juga membawa masuk milik mutlak sesuatu bangsa yang menjadi identiti kebangsaan. Sesungguhnya, bahasa itu menunjukkan jati diri sesuatu bangsa. Hadirin yang dihormati sekalian, tidak Melayu hilang di dunia. Kata-kata keramat Laksmana Hatuah ini mungkin hanya tinggal di teori semata-mata sekiranya bahasa Melayu tidak dijaga keunggulan ataupun integriti bahasa dan bahasanya. Hadirin warga dewan yang dimuliakan, pada hari ini saya akan mengupas dua komponen utama, yakni peranan bahasa kebangsaan ke arah memartabatkan negara di mata dunia. Komponen pertama, bahasa kebangsaan, bahasa perpaduan. Sejarah telah membuktikan bahawa bahasa Melayu telah menjadi bahasa lingua franca bagi negara-negara di Kepulauan Melayu. Pada amnya, proses evolusi bahasa Melayu berkembang selaras dengan taraf pembangunan yang dicapai oleh negara dan rakyat. Pada masa kini, dasar bahasa kebangsaan telah mengiktirafkan bahasa kebangsaan sebagai bahasa rasmi yang digunakan dalam setiap urusan. Tidak cukup dengan itu, dasar pendidikan negara juga menetapkan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama. Warga pendengar yang budiman, pengucapan saya ini tiada selingan iklan. Lantaran itu, izinkan saya membawa hadirin sekalian kepada komponen pengucapan saya yang kedua, iaitu bahasa kebangsaan sebagai bahasa ilmu dan bahasa kemajuan. Bahasa juga berperanan sebagai bahasa sosial, bahasa ekonomi, bahasa pentadbiran dan bahasa peradaban moden. Bahasa kebangsaan juga sebagai wadah terpenting untuk membentuk kepribadian bahasa bangsa Malaysia. Bahasa kebangsaan juga adalah milik semua rakyat tanpa mengira kaum, agama, budaya dan bahasa ibunda. Sekiranya ini dilakukan secara bersama, maka gagasan Malaysia Madani yang dicetuskan oleh Perdana Menteri kita, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, boleh kita jayakan. Hadirin yang dimuliakan, dalam meredah arus globalisasi ini, media massa berperanan penting dalam mengembangkan bahasa Melayu agar identiti kita sebagai bahasa Melayu dikenali oleh masyarakat di seantero dunia. Sebagai rakyat Malaysia, kita harus mengamalkan bahasa Melayu yang dalam apa jua perkara agar kita dapat menaikkan taraf bahasa kebangsaan seiring dengan bahasa-bahasa di dunia. Hadirin sekalian, sebelum saya menamatkan baik-baik bicara saya, ingin saya menghadiahkan serangkap pantun. Sedap makan kacang kelisa, buah peria pahit dan maung. Bahasa menggabungkan etnik bangsa, satu Malaysia, satu bernaung. Justru itu, gunalah bahasa yang santun,
buktikan bahawa kita merupakan bahasa yang bertamadun, kaya dengan budi bahasa dan memiliki minda kelas yang pertama. Bahasa kebangsaan harus didaulatkan. Inilah sikap dan pemikiran yang amat diperlukan untuk mencapai sesebuah negara kelas yang pertama. Secara kolusinya, bahasa jiwa bangsa jelas menunjukkan bahawa bahasa Melayu itu menjadi nadi penggerak yang amat penting untuk menzahirkan identiti diri kita. Akhir sekali, bahasa itu menunjukkan bangsa. Sekian, terima kasih. Salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Bahasa jiwa bangsa.